أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita mendengar bacaan ayat 1 hingga 5 daripada suratul Mulk. Apakah intipatinya? Allah SWT menceritakan keagungan kerajaan Allah SWT yang terbentang luas. Ini semua adalah milik kerajaan Allah SWT. Di sebalik kebesarannya, Allah tidak pernah sama sekali melupai bahawa setiap perkara, benda yang kecil tak kala air hujan sedang menitis satu demi satu, Allah mengetahui setiap titisan, setiap volume yang akhirnya masuk di dalam tasi ini. Allah SWT juga tahu betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah SWT yang sedang mengelilingi alam ini. Itu dah kerajaan Allah SWT. Allah persoalkan kepada kita semua, cuba lihat alam, supaya kita lihat ada tak kecacatan di sebalik penciptaan Allah, kerajaan Allah ini. Dan bila mana kita cuba untuk melihat, tidak ada sebarang kecacatan pun yang kita dapat lihat daripada ciptaan Allah SWT. Di tengah-tengah kerajaan Allah SWT yang sungguh indah ciptaannya, Allah SWT ciptakan saya, Allah SWT ciptakan kita semua. Dalam ayat yang kedua, Allah SWT berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ini Allah di sebalik kerajaan Allah yang sangat besar, dia menciptakan kepada kita
adanya kematian dan adanya juga kehidupan, supaya Allah SWT uji kita siapa antara kita yang paling baik dari sudut amal perbuatan kita. Lihatlah alam supaya dia menjadikan satu peringatan bahawa alam ini sedang bertasbih, alam ini juga sedang mematuhi setiap saat kepada Allah SWT punya perintah. Maka apa pula peranan kita yang sedang hidup di dalam kerajaan Allah? Ingat bahawa kehidupan kita Allah SWT yang sedang ciptakan kita, Allah juga yang boleh mematikan kita. Oleh itu kita jelas bahawa apa yang kita perlu buat, kita kena kejar ahsanu amala, tingkatkan dahun demi dahun, hari demi hari, apakah perkara yang kita boleh lakukan supaya kita mencapai tahap ahsanu amala, itu sebaik-baik amal. Kalau sekiranya tahun lepas kita punya solat kurang, kita tingkatkan pada hari ini dengan solat berjemaah. Sekiranya tahun ini kita dah settle dari sudut solat jemaah, kita tingkatkan kepada solat qiyamul lail. Dalam semua sudut kehidupan kita, kita kena pastikan ahsanu amala itu berlaku dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan alam ini terbentang luasnya kerajaan Allah sentiasa mengingatkan kita bahawa sebenarnya kehidupan ini bukan milik kita, tapi kehidupan kita adalah sebenarnya sebahagian daripada kerajaan Allah. Maka dengan itu bertasbihlah bersama dengan alam, dengan cara kita menunaikan hak kita sebagai manusia, mencapai ahsanu amala. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah menjelaskan tentang mati dan hidup dan juga tentang ujian. Ada satu cerita yang ingin saya kongsikan tentang 3 orang yang sedang menjalani peperiksaan. Orang yang pertama, dia telah bersedia 100%, dan bila dia dapat je kertas exam, dia tersengih dan dia buat kertas exam tu sehingga habis. Akhirnya, alhamdulillah, dia mendapat keputusan yang cemerlang. Orang yang kedua, bila dia dapat kertas exam, dia terkejut. Allah, aku tak study yang ni. Jadi orang kedua tu ambil keputusan untuk letak kepala di atas meja dan tidur. Dan itulah keputusan dia. Bila habis je exam, bila dapat keputusan, dia fail. Dan tapi ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga menarik sikit. Sebab awalnya dia bila tengok kertas exam tu sama seperti orang yang kedua. Akhirnya dia meletakkan kepala dia di atas meja dan tidur. Tetapi orang yang menjaga exam itu, cikgu yang menjaga exam itu, tiba-tiba datang kepada meja dia dan kejut. Awak, kenapa awak tak selesaikan ni? Selesaikan. Masih tinggal lagi sikit ni. Jadi dia dengan perasaan 50-50, dia pun menyelesaikan peperiksaan tersebut walaupun dia yakin dan walaupun dia rasa yang dia tak beri yang terbaik. Akhirnya, alhamdulillah dengan izin Allah, dia mendapat keputusan yang lulus. Walaupun tidak cemerlang, tapi lulus. Jadi itulah metafora kepada 3 jenis orang di dalam hidup ni. Ada orang yang bila dia dapat ujian daripada Allah, mudah bagi dia. Dia boleh selesaikan. Dan kita cemburu dengan orang macam tu. Tapi ada juga jenis orang yang kedua, yang bila dia dapat ujian daripada Allah, dia denial. Dia in denial. Di mana bila dia dapat ujian, dia tak nak selesaikan kerana dia tahu kalau dia selesaikan, dia akan gagal. Jadi dia tak nak selesaikan untuk menjaga hati dia. Tapi ketahuilah pada akhirnya bila Allah menarik nyawa dia, walaupun dia rasa dia tak selesaikan, tapi akhirnya dia gagal. Dan orang yang ketiga, cerita ini menjelaskan tentang di mana awalnya dia di jalan yang salah, tetapi Allah datang, Allah memberikan hidayah kepada dia untuk kembali balik ke jalan yang benar. Allah menghantar asbab-asbab yang lain untuk membawa dia kepada jalan yang benar. Allah menghantarkan orang yang memberi nasihat, Allah menghantarkan bencana-bencana yang berlaku yang memberikan kesedaran ataupun apa-apa yang memberi hidayah, memberi kesedaran kepada dia. Jadi itulah 3 jenis orang yang semoga kita tergolong hanya 2. Sama ada orang yang pertama yang dipermudahkan 100% oleh Allah, atau orang yang kedua yang mungkin awalnya kita dalam keadaan yang salah, tapi
Semoga Allah bimbing kita kembali kepada jalan yang benar. Itu dia. Damai yang dirasa melihat warnanya, tenangnya di mindaku, suasana hijauan yang indah, kicauan berburung bimbang, berterbangan di alam rimba raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi yang indah ini, Buya ingin berpesan kepada ananda semua, sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjaga amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahai anakku, Buya berpesan bahwasanya kematian itu akan tiba, dan kematian itu merupakan salah satu amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat dalam surah Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwasanya ingat mati, bahwasanya bila kita mengingat mati akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kematian itu adalah salah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok, pokok ini dahulu kecil membesar, kemudian dia akan mati. Kemudian tengoklah di persekitaran kita, ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala umur panjang, dan ada juga yang Allah berikan mereka umur yang pendek. Ada Allah beri sakit lama tapi dia tidak mati, dan tak sakit dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahai ananda, bahwasanya kematian itu bila-bila akan kita jumpai, kita akan bertemu dengan kematian. Apa yang perlu wahai ananda? Bahwasanya setiap kematian itu akan datang, kita harus mempersiapkan diri tentang kematian. Sebab orang yang mempersiapkan diri tentang kematian, mereka adalah salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu maka dalam surah Al-Mulk itu sebutkan, mati dahulu baru kehidupan. Sebab nak kehidupan yang panjang itu tiketnya adalah satu kematian. Jadi itulah pesan Buya kepada ananda. Semoga pesan ini menjadi ibrah dalam kehidupan dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasai diri ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. رب البرايا